Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar sekalian? Ustazah doakan semoga semuanya berada di dalam keadaan sihat sejahtera di samping keluarga tersayang. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberi umur yang panjang untuk kita meneruskan pembelajaran pada hari ini. Murid-murid yang dikasihi sekalian, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom bersama Ustazah kita baca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pengasih. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Islam tahun 3 bidang adab. Tajuk yang akan Ustazah kongsikan pada hari ini ialah Cintakan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Murid-murid semua bolehlah merujuk buku teks pendidikan Islam tahun 3 muka surat 140, 141, 142, 143 dan 144. Baiklah murid-murid sekalian, sebelum Ustazah meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita lihat objektif pembelajaran terlebih dahulu. Objektif yang pertama, murid dapat menyatakan pengertian sunnah Rasulullah dengan betul. Objektif yang kedua pula, murid dapat membaca dalil naqli yang berkaitan berpegang dengan sunnah Rasulullah dengan tepat. Manakala objektif yang ketiga pula, murid dapat menerangkan sunnah Rasulullah dari aspek perkataan dan perbuatan dengan betul. Dan objektif yang keempat, iaitu yang terakhir, murid dapat menyenaraikan kepentingan mengamalkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan harian dengan tepat. Murid-murid sekalian, cuba perhatikan gambar-gambar yang Ustazah paparkan ini. Yang pertama, menjadi anak soleh. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, menghormati orang tua. Yang keempat, bercakap perkara-perkara baik. Yang kelima, menuntut ilmu. Yang keenam, mengasihi ibu bapa. Yang ketujuh, berbakti kepada ibu bapa. Gambar yang ke-8 pula, menjaga kebersihan. Yang ke-9, menggunakan tangan kanan. Yang ke-10, menghubungkan silaturahim. Dan gambar yang terakhir, menutup aurat, iaitu yang ke-11 ya. Gambar-gambar yang Ustazah paparkan sebentar tadi adalah amalan-amalan sunnah yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, mari kita lihat pengertian sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mesti murid-murid semua nak tahu kan apa yang dimaksudkan dengan sunnah Rasulullah ini. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermaksud sesuatu yang bersumberkan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk ucapan, perbuatan, sifat serta akhlak yang diberitakan oleh sahabat baginda. Dalil naqli yang menyatakan tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dapat kita lihat dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-59.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Maksudnya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Murid-murid yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seterusnya mari kita lihat pula pembahagian sunnah. Pembahagian sunnah ini boleh kita bahagikan kepada dua, iaitu yang pertama sunnah perkataan dan yang kedua sunnah perbuatan. Baiklah, kita lihat apa yang dimaksudkan dengan sunnah perkataan terlebih dahulu. Sunnah perkataan ialah semua ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk suruhan, larangan serta galakan. Murid-murid sekalian, mari kita lihat contoh sunnah perkataan. Contoh yang pertama ialah kelebihan membaca Al-Quran. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu semua membaca Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membaca dan beramal dengan hukum hakamnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Seterusnya, contoh sunnah perkataan yang kedua iaitu jauhkan sifat sombong dan bangga diri. Daripada Harisah bin Wahab radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mahukah aku memberitahu kepada kamu siapakah ahli-ahli neraka? Mereka itu ialah orang yang keras kepala, sombong, suka mengumpul harta tetapi tidak suka membelanjakannya untuk kebaikan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita lihat pula maksud sunnah perbuatan. Apa yang dimaksudkan dengan sunnah perbuatan ini? Iaitu segala perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh para sahabat baginda. Murid-murid yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mari kita lihat contoh sunnah perbuatan. Yang pertama, mengutamakan anggota kanan. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memulakan dengan anggota kanan ketika memakai kasut dan bersuci. Muttafaqun alaih. Contoh sunnah perbuatan yang kedua pula ialah merendah diri. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa merendah diri dan terlebih dahulu memberi salam kepada sesiapa yang dijumpai walaupun kanak-kanak. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan contoh sunnah perbuatan yang ketiga ialah menggosok gigi. Diriwayatkan daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun daripada tidur, baginda menggosok giginya dengan menggunakan siwak atau kayu sugi. Riwayat Bukhari dan Muslim. Murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, mari kita lihat pula apa kepentingan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kepentingan yang pertama ialah menjadi bukti kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepentingan yang kedua pula mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Kepentingan yang ketiga
terhindar daripada melakukan perkara yang dimurkai. Manakala kepentingan yang keempat pula membentuk umat berperibadi mulia. Dan kepentingan yang kelima, iaitu yang terakhir, menjadikan diri lebih beristiqamah dalam ibadat. Murid-murid sekalian, sebagai rumusan untuk pembelajaran kita pada hari ini ialah orang yang beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadikannya lebih berakhlak mulia. Alhamdulillah, selesailah sudah pembelajaran kita pada hari ini untuk tajuk Cintakan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkongsian Ustazah ini memberi manfaat kepada anda semua. Terima kasih kerana sudi menonton video Ustazah ini. Seperti biasa, jangan lupa tahu di bahagian description video Ustazah ini, Ustazah ada sediakan soalan kuis berbentuk Google Form. Murid-murid bolehlah menjawabnya nanti sebagai latihan pengukuhan. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.